Selamat sejahtera semua. Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan tajuk metafizik. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nurul Azimah, Dennis, Chu Wei Sheng, Nur Hidayah, Ong Cui Juan, Nurul Husna, Nur Anis Kamilia, Nabila Syakirah, Nur Afiqah dan Nur Fatin Syafiqah. Metafizik adalah merupakan gabungan daripada dua perkataan, meta dan fizik. Meta bermaksud melampaui ataupun melebihi ataupun di atas ataupun tingkatan atas, sedangkan fizik pula merujuk kepada perkara ataupun alam yang bersifat material ataupun fizikal. Jadi metafizik merujuk kepada sesuatu yang melampaui sempadan ataupun batasan fizikal. Ada dua pengertian utama yang boleh kita kaitkan dengan istilah metafizik itu. Yang pertama berunsur falsafah, iaitu kajian yang pada peringkat yang paling abstrak atau yang paling umum mengenai sesuatu perkara atau fenomena atau alam. Dan yang kedua ada kaitan dengan keagamaan dan kepercayaan-kepercayaan yang bersifat keagamaan juga, yang tidak semestinya merupakan sesuatu agama, iaitu fenomena di luar alam nyata. Juga terdapat 4 cabang falsafah ini, iaitu First Philosophy, First Science, Wisdom dan Theology. Cabang ini merujuk kepada ilmu itu sendiri, iaitu ilmu yang menyebabkan kita ingin tahu tentang sebab atau akibat yang mencipta sesuatu perkara itu. Dari sudut falsafah, apa yang dimaksudkan dengan metafizik itu, ini telah dirungkaikan oleh ahli falsafah seperti Aristotle. Dia menganggap bahawa metafizik itu adalah suatu kajian di peringkat paling abstrak atau paling umum mengenai sesuatu perkara atau sesuatu fenomena yang berkaitan dengan alam, sama ada alam natural atau alam semula jadi. Contohnya kerusi. Kerusi itu mempunyai warna dan tempat di dalam suatu ruang dan juga mempunyai bauannya yang tersendiri yang boleh dibau ataupun boleh dirasa, sama ada kerusi itu kerusi keras ataupun lembut dan sebagainya. Sekiranya dikecualikan semua sifat-sifat khusus tersebut, maka tinggallah substance. Substance dianggap oleh Aristotle sebagai a composite of matter and form, gabungan dari jisim dan rupa bentuk sesuatu objek itu. Yang kedua berkaitan keagamaan dan kepercayaan, di mana ia merujuk kepada fenomena di luar alam nyata. Dan ini adalah satu makna metafizik yang biasa difahami oleh orang awam, iaitu sesuatu mengenai alam di luar fenomena biasa, di luar alam jasad yang kita kenali. Misalnya merujuk kepada idea seperti hidup selepas mati, hidup di alam barzakh, konsep syurga dan neraka. Semua ini tidak boleh disahkan melalui deria, melihat dari sudut ruang dan waktu, tetapi boleh disahkan melalui cara lain iaitu wahyu dan sebagainya. Metafizik dan agama. Dalam fahaman agama, realiti itu tidak hanya terhad kepada yang bersifat jasad yang boleh diketahui melalui kaedah rasionalis, empirisis dan seumpamanya. Tetapi realiti itu juga boleh terdiri daripada sesuatu yang bukan bersifat jasad, seperti roh yang ada pada badan, kewujudan malaikat, jin dan sebagainya. Dari segi keagamaan, realiti itu tidak dihadkan hanya kepada yang bersifat material ataupun yang bersifat idea kerohanian semata-mata, tetapi merangkumi kedua-duanya. Realiti bagi pandangan agama melibatkan jasad dan juga kerohanian. Ia jelas berbeza dengan pandangan materialis yang menolak realiti kerohanian ataupun realiti yang bersifat mental. Bidang perbincangan metafizik. Yang pertama, ontologi, teori tentang hakikat. Yang kedua, kausaliti, sebab akibat. Yang ketiga, kosmogoni, asal-usul alam semesta. Yang keempat, kosmologi, fenomena alam semesta. Yang kelima, subjek, predikat dan taksonomi. Yang keenam, necessity and contingency. Yang ketujuh, mind and master. Dan yang terakhir, free will and determinism. Seterusnya, hubungan ihsan dengan alam. Mempunyai dua teori, iaitu teori materialisme dan teori idealisme. Teori materialisme adalah apa-apa yang boleh dilihat dan wujud seperti bukit bukang atau nasi ayam. Menganggap kewujudan jasad dan jirim adalah bersifat hakiki, iaitu real. Idea tidak mempunyai realiti yang tersendiri dan bergantung pada sesuatu yang bersifat jasad. Idea yang datang daripada otak kerana kita tahu otak itu adalah salah satu jasad. Menafikan hal kerohanian atau tidak nampak, iaitu menolak agama dan oksigen dan angin sesuatu yang dapat dikesan dengan panca indera kerana ada kesan. Seterusnya, teori idealisme. Kewujudan benda-benda yang bukan material, tidak bersifat jirim atau fizikal. Cara hendak
interpretasi kewujudan idea ataupun kewujudan yang dibincangkan dalam agama seperti jin. Realiti bukan bersifat material tetapi bersifat mental atau bersifat idea atau kerohanian. Realiti tidak dianggap secara langsung tetapi dianggap ialah sesuatu objek. Hanya alam minda yang wujud dan alam fizikal tidak dapat dikenali secara langsung. Ia membuka ruang kepada kepercayaan rohani, contohnya ruh. Seterusnya, hubungan horizontal insan. Insan adalah alam yang kecil, alam ialah insan yang besar, Hamuka. Seterusnya mekanisme, alam dan manusia diadakan seperti mesin dan makhluk ialah mekanik. Proses mental untuk menerangkan fenomena ialah seragam dari sudut kelakuannya. Determinisme pula, tindakan manusia boleh diterangkan secara sebab munasabah atau mengikut hukum yang ditetapkan. Dibagikan kepada dua iaitu intrinsik, setiap kejadian berlaku disebabkan diri sendiri, manakala ekstrinsik, setiap kejadian berlaku disebabkan oleh faktor luaran atau di luar kawalan manusia. Seterusnya realisme, alam wujud secara nyata dan objektif. Contohnya Darwinisme menekankan bahawa alam wujud secara sendiri. Hubungan insan dengan Tuhan. Dalam falsafah, terdapat satu konsep yang menentukan ajaran Tuhan iaitu teologi. Teologi merupakan perkataan yang berasal daripada perkataan Yunani iaitu theos yang memberi maksud Tuhan dan logos yang bermaksud ajaran. Oleh itu, setiap insan atau manusia mempunyai kecenderungan beragama untuk mempercayai adanya Tuhan walaupun dengan sebutan yang berbeza. Dan raja tersebut telah menunjukkan bahawa hubungan manusia, alam dan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Metafizik keagamaan yang menyatakan bahawa agama realitinya tidak terbatas pada material dan idea sahaja, tetapi merangkumi kedua-dua sekali. Ia bermaksud bahawa jika salah satu daripada material dan idea tidak ada, maka agama itu adalah tidak lengkap. Metafizik keagamaan juga menerangkan bahawa agama menolak fahaman materialisme semata-mata kerana ia bercanggah dengan ajaran keagamaan dan ia dibincangkan dalam natural theology dan falsafah ketuhanan, iaitu adakah Tuhan wujud. Oleh itu, kedua bentuk hubungan ini dihuraikan secara langsung melalui interaksi, hubungan dalam pergaulan dan pelaksanaan had yang diungkapkan melalui aturan tertentu. Hubungan vertikal insan, ia melibatkan hubungan manusia dengan pencipta, iaitu melibatkan tanggungjawab manusia sebagai hamba Tuhan, dan ia mampu membentuk dan membincangkan kepribadian insan agar mampu melahirkan alat mulia yang diperlukan untuk membina hubungan horizontal. Terdapat tiga aliran falsafah yang melibatkan hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, iaitu theisme, ateisme dan agnosticisme. Yang pertama ialah theisme. Theisme berasal dari perkataan Yunani theos atau theos yang bermaksud Tuhan. Oleh itu, aliran falsafah ini percaya bahawa kewujudan Tuhan walaupun tidak dapat dikesan. Theisme terbagi kepada dua aliran, iaitu monotheisme yang percaya bahawa hanya ada satu Tuhan yang wujud. Manakala yang kedua ialah polytheisme, iaitu kepercayaan Tuhan wujud lebih dari satu. Yang kedua ialah ateisme. Ateisme berasal dari perkataan Yunani ethos yang bermaksud tanpa Tuhan. Oleh itu, aliran falsafah ini tidak percaya atau kurang kepercayaan terhadap kewujudan Tuhan. Yang akhirnya ialah agnosticisme. Agnostik berasal daripada dua perkataan Greek iaitu a dan gestos. A bermaksud tidak dan gestos bermaksud tahu. Maka agnostik bermaksud tidak tahu. Oleh itu, falsafah aliran ini berpandangan bahawa manusia tidak boleh mengetahui adanya Tuhan ataupun fahaman manusia terhadap Tuhan yang menyebabkan mereka ragu-ragu terhadap kewujudan Tuhan. Seterusnya, saya akan menerangkan pula tentang sistem-sistem metafizik. Terdapat pelbagai sistem metafizik. Yang pertama ialah ateisme. Ia merujuk kepada fahaman yang mengatakan bahawa mereka yakin Tuhan itu tidak wujud. Fahaman ini berpegang kepada pandangan bahawa realiti alam ini hanya terhad kepada kewujudan benda-benda yang nyata seperti manusia, alam sekitar, objek fizikal dan sebagainya. Tetapi Tuhan sebagai sesuatu yang berlainan daripada semua itu tidak wujud. Yang kedua ialah theisme.
Mereka mempercayai kewujudan Tuhan walaupun kewujudannya mungkin tidak dapat dikesan melalui cara-cara biasa. Hanya melalui panca indera kita yang 5, melalui akal yang rasional dan sebagainya. Namun demikian, mereka tidak menafikan bahawa Tuhan itu wujud dan ia terbagi kepada 2 aliran, iaitu monoteisma dan politeisma. Monoteisma ialah kepercayaan bahawa Tuhan hanyalah satu. Jadi dia wujud tetapi kewujudannya hanyalah satu. Mereka menekankan keesahan Tuhan ini dan ini merupakan fahaman tauhid di dalam Islam. Yang kedua ialah politeisma, iaitu kepercayaan bahawa Tuhan wujud tetapi kewujudannya lebih daripada satu. Fahaman ini dipercayai oleh sesetengah agama yang mengatakan bahawa Tuhan itu lebih daripada satu. Namun demikian mereka tidak menafikan akan kewujudan Tuhan. Dan yang ketiga ialah agnostisisme. Fahaman ini mengatakan bahawa manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui sama ada Tuhan itu wujud ataupun tidak. Ini kerana pemahaman kita sebagai manusia dan juga kebolehan kita untuk mengenali alam ini adalah terhad melalui deria dan pemikiran kita. Semua ini merupakan kekangan terhadap kebolehan kita untuk mengetahui realiti yang wujud. Berbeza dengan ateisma yang nafi kewujudan Tuhan, tetapi agnostisma tidak mampu memahami Tuhan. Seterusnya ialah monisma, iaitu fahaman atau pandangan yang menyatakan Tuhan sebagai hakikat segalanya. Tidak ada keberadaan lain dari Tuhan. Tuhan sebagai substan yang bersifat spirit dan menampakkan dirinya menjadi aneka ragam dan bentuk yang terdapat di alam ini. Ini merupakan salah satu fahaman ketuhanan yang terdapat dalam Hindu. Sistem metafizik yang seterusnya ialah pluralisme. Konsep yang luas tentang penerimaan agama yang pelbagai. Fahaman ini tentang tiada satu pun agama yang tunggal dan eksklusif untuk menjadi sumber kebenaran. Penerimaan kebenaran wujud dalam 2 atau lebih agama dengan penekanan aspek-aspek yang diterima oleh agama-agama tersebut. Yang seterusnya ialah saintisme. Ia didefinisikan sebagai pandangan bahawa metod induktif sains adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan terutamanya bahawa sains dapat menghasilkan pengetahuan mengenai manusia dan alam yang benar. Istilah yang digunakan untuk kepercayaan bahawa metod dan pendekatan ilmiah dapat diterapkan untuk segala hal dan bahawa sains adalah cara pandang dunia yang paling otoritatif atau paling berharga sehingga menyingkirkan cara pandang lain. Mekanisme pula ialah teori bahawa semua gejala alam bersifat fizikal dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau material yang bergerak. Ia adalah kepercayaan bahawa keseluruhan semula jadi, sama ada mesin ataupun artifak yang rumit berlaku dengan sendirinya mengikut hukum sebab akibat. Realisme pula ialah falsafah yang mengkaji tentang objektif wujudnya dunia dan serta segala makhluknya dan hubungan antara satu sama lain. Fahaman ini percaya wujud umum iaitu benda-benda yang dapat kita perhatikan dan buktikan kewujudannya. Dunia terdiri daripada entiti atau keseluruhan yang benar, nyata dan kebendaan. Realisme memandang alam kebendaan sebagai realiti. Seterusnya, idealisme. Teori yang menyatakan kewujudan hakiki bukan bersifat material tetapi bersifat mental, idea atau kerohanian. George Berkeley mengatakan bahawa kita tidak mengenali jasad yang berada di luar capaian panca indera kita secara langsung, tetapi hanya mempunyai sensasi atau imej akan jasad tersebut dalam minda kita. Sensasi atau imej itu adalah bersifat mental dan bukannya fizikal. Fahaman ini mengatakan bahawa hanya alam minda iaitu yang wujud dan alam fizikal itu tidak dapat kita kenali secara langsung. Dan yang terakhir ialah nominalisme.
falsafah pandangan yang menafikan kewujudan alam semesta dan objek abstrak tetapi menegaskan kewujudan istilah umum dan predikat. Kebanyakan nominalis berpendapat bahawa hanya butir-butir fizikal dalam ruang dan masa adalah nyata dan alam semesta hanya wujud selepas hal-hal tertentu seperti letusan besar. Okey, seterusnya metafizik untuk kemajuan ilmu. Perkembangan ilmu metafizik. Lewat abad ke-19, para filosof sains yang tidak menyenangi pemikiran mistik dan tidak rasional dari masyarakat Eropah. Ia memberi respon terhadap pemikiran primitif dan menolak sebarang perkara yang tidak boleh disahkan dengan pengalaman dan tidak mempunyai apa-apa makna. Dan kemudian ia dihidupkan semula oleh Moritz Schlick secara rasminya pada tahun 1925 bersama Ernst Mach. Dan sains menggantikan metafizik iaitu saintisma. Auguste Comte banyak menegaskan tentang teologi, metafizik dan sains. Manakala Ernst Mach menegaskan tentang sistem falsafah berdasarkan fakta yang nyata dan hukum-hukum sains. Sesuatu pernyataan dapat diterima jika diuji kebenarannya secara empirikal. Dan itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.